Okay, sambung. Soalan dia positif 6 cos 2x. Dia suruh lukis graf. Lepas tu dia punya graf ni dalam lingkungan x tu daripada 0 sampai 2 pi. Okay, 2 pi adalah 360 darjah. So kita tengok dia apa, dia cos kan. First kita tengok dia punya dia adalah cos. So kalau cos sama ada macam ni kalau positif, kalau negatif macam ni. Okay, senyum masam. Okay, lepas tu tengok dia punya x berapa kali, 2x. Okay, cos ni dah settle. Okay, 2x pula. 2x ni maksudnya 2 kali dalam 360 darjah ni. Dia buat 2 kali lengkuk tu. So ni dah 1, boleh 1 macam ni. Okay, ni settle. So sekarang dia ada 6. Okay, 6 ni adalah dia punya tinggi. Okay, tinggi dia 6. So kat sini kita akan tulis 6 lah kat sini. Macam tu. Lepas tu yang bawah ni pun sama. Dia punya tinggi dia 6. So kat sini kita tulis, kita labelkan yang kita ke 6. So label lah kat sini berapa. Ini adalah 2 pi. Kalau tengah-tengah ni adalah pi. Macam tu. Lepas tu kat sini label je pi per 2. Pi per 2. Yang ini 3 per 2 pi. 3 per 2 pi. Macam mana nak tahu dia pi per 2 ke apa? Okay, kalau kita buat yang biasa, kalau kita buat dalam bentuk darjah, straight line kita ni hujung sekali akan jadi 360 darjah, betul? Dan tengah-tengah ni 180 darjah. Yang ini kan 270 kan? Lepas tu ini 90. Macam mana nak tahu yang ni pula kan? Kita ada buat benda ni. Ini 0, 90, 180, 360. So samalah, kita start daripada kalau nak lukis graf tu kita start daripada 0, 90, 180, 200. Ini 270. 270. Ini 360. 0 sampai 360 kan? Okey. So sama juga 0, 90, 180, 270 dengan 360 dekat dalam graf. So ini kalau kita guna darjah, kalau kita guna pi, 360 kan 2 pi, 180 ni pi. So kalau 270 ni kiralah macam pi sama dengan 180. So 270 sama dengan berapa? So kita ambil pi tu 180, try and error. So dah try and error, lepas tu akan dapat 3 per 2 ke sini. Kalau ni hafal je, kalau akak hafal je benda ni. Kat sini 3 per 2, yang ni pi per 2. Okay, so pi kan 180. Kalau pi per 2 maksudnya 180 bahagi 2. Dapatlah 90 macam tu. Tu try error dia. Tapi kalau tak nak try, hafal je dia punya pi, kedudukan pi dekat dalam graf ni. Okay, so okay, dah settle dah soalan ni. Dah dapat jawapan. Ini jawapan dia, 2 kali lengkuk. Okay, kita try lagi untuk soalan cos. Okay, katalah soalan dia y sama dengan 5 cos 4x. So ada palang ni. Saya cakap untuk domain kosong x pi. Okey. Bila ada pi maksudnya ini sampai 180 darjah saja. Okey, so first step kita tengok dia adalah cos. So bila cos dia bentuk macam ni kan, ataupun masam, macam ni ataupun masam. So
dia positif ke negatif. Kat luar ni tak ada simbol apa-apa, so kita assume ada positif lah kat situ. Means senyum, dia punya graf adalah senyum, so kita lukis buat senyum. Lepas tu tengok X dia berapa kali. Okay, ini dah settle. Okay, senyum. So untuk yang ini dah settle. So X dia 4 kali, tapi 4 kali ni untuk 360 darjah. So kalau 180 darjah je, dia akan jadi 2 kali je. So 1, 2, macam tu. So ini adalah sampai 180 darjah je. Tapi dalam soalan ni kan dia guna pi kan, kita tulis pi kat sini. Kalau 4 kali tu untuk kalau 2 pi, kalau 1 pi je kita buat 2 kali je. Okay, faham okay, lepas tu kita tengok ini pula. Ini 5, maksudnya dia punya tinggi adalah 5. Yang ni 5, macam tu. So kat sini kita nak labelkan sebagai positif 5. Lepas tu yang ini negatif 5, tapi soalan ni jangan lupa dia ada palang ni. Palang ni maksudnya kalau kat luar positif, maksudnya palang ni kita nak semua ke atas, tak boleh ada yang kat bawah. Tak nak ada yang ni, tak nak yang ni. So kita buat dia naik atas kan, jadi macam ni. Macam tu. Okay. Lepas tu okay, so kita dah settle buat selesaikan ni dah. 5 dah, cos kita dah settlekan, 4x pun dah. Okay, so selesai. Ini jawapan kita. Okay, itu je, simple je. Next question, kita try lagi. Last soalan untuk cos cuba buat ni. Y sama dengan 1 tambah cos tambah 2 cos x. Untuk domain kosong darjah, x kosong x sampai 2 pi. Okay, 2 pi maksudnya 360. Okay, so first kita tengok dia punya simbol, dia punya bentuk graf apa, cos kan. So cos dia punya bentuk graf senyum ataupun masam. So first step kita cos positif kan, positif. So macam ni. Okay, berapa kali? Okay, so yang ini
Dah settle. Berapa kali? X ni 1 je sebab dia tak ada tulis apa-apa kan. So ada 1 je lah. Settle. 2 ni untuk apa? Ini untuk dia punya tinggi. Dia punya tinggi ni 2. So kat sini kita pilih berapa? 2. Tapi jangan lupa dia ada tambah 1 kat depan ni. So bila ada tambah 1 ni, kita kan letak kat 2 kan asalnya. Letak kat 2. Tapi sebab tambah 1, kita kena gerak ke atas. Kita kena gerakkan tambah 1. 2 tambah 1 jadi 3. Kita kena letak dia dekat 3. Start from 3. Start daripada 3. So kita punya lukisan akan jadi macam ni lah. Kena meningkat sebanyak 1. Macam tu. So jangan lupa yang ni pula ada palang kan. Maksudnya semua kena ada kat atas, tak boleh ada kat bawah. Okey. So kita padam yang orange dulu sekejap. Okay. Kan tinggi dia 2 kan. Maksudnya daripada 3 ni sampai 1 1, 2, 3. Okey. 3 sampai 1 dia punya tinggi 2. Maksudnya kita punya tapak tu macam ni, ada bayangkan ada garis. So bila ada palang positif, kita kena letakkan semua ke atas kan. So kita kena start daripada mana? Macam ni. Okey. So ini tak ada. So dia macam tu lah buatan dia. 1, 2, 3. Macam tu. Silap. Sorry. Kita akan bawa naik ni je. Bila ada palang tu, kita akan palang ni kita akan apply macam ni. Bawa naik atas. Yang bawah ni tak nak. Kita bawa naik atas macam tu. Okay. So tinggi dia yang kat sini berapa? Ini 1 lah. 1. Sebab kita tak nak graf ni jatuh dekat bahagian negatif. Tak boleh ada dekat bahagian negatif kan. So sebab tu kita hilangkan yang bawah ni. So yang bawah ni kan dia punya tinggi tinggal 1 je. Tinggal 1 je. Sebab apa? Sebab okay, dia punya tinggi kan bagi tahu 2. So maksudnya 2 tu daripada 3 sampai 1 adalah 2. Lepas tu 1 sampai negatif 1 adalah 2 lagi 1. Maksudnya ni tinggi yang belah atas, ni tinggi belah bawah. Kan macam ni kan. Dia sebenarnya sepatutnya sama kan. Atas, bawah. Okay, tapi dia gerak ke atas banyak 1 sebab ada tambah 1 kat sini. 1 tambah 2 kosek kan. So bila dia bergerak ke atas banyak 1 macam ni, nanti bila nak apply yang palang ni, kita akan gerakkan yang negatif je. Yang belah negatif je kita hilangkan macam tu. So sebab tu bentuk dia akan jadi macam ni. Bukan macam ni. Salah. Dia naik sikit je. Sebab yang dia jatuh kat negatif tu sikit je. Okay. Alright, tu untuk cos. Graf untuk cos. Sekarang tan pula. Okay, untuk tan. Dia punya graf kan macam ni kan. Lekuk. Dia kena sama
Sini. Okey. Kita kena sama lagi. Okey. Okay. So yang ini hujung sekali ni 360 darjah. 360. Yang tengah-tengah ni 180. Lepas tu yang dekat bahagian titik-titik ni sebenarnya tak ada tau, dalam graf tak ada tukis pun titik-titik ni, cuma nak tunjuk je. Dia mesti sama, yang bahagian sini dengan sini kena sama dekat paksi yang sama. Okey. So yang first ni dia punya darjah adalah 90. Yang second ni 270. Okey. Ini kosong lah, sini kosong. Okey, ni graf untuk time. So kalau soalan cakap cari lukis graf untuk tan, contoh kan, y sama dengan tan x. Kalau tan x saja, jawapan dia macam tadi lah. Tapi kalau dia letak palang ni, so kita punya graf kan asalnya macam ni kan. So ni kan. Tapi sebab dia ada palang positif, so semua kena duduk atas. So ini dia macam tu, kena reflect di sana, ini kena di sana. Okay. So ini tak ada. Okay. Tak, lukisan ni tak betul lah. Dia tak boleh kena terus. Dia ada jarak sikit. Sebab kan tadi kan ada garis-garis kan. So kat garis-garis tu actually dia tak adalah, kalau zoom in kan, kalau zoom besar-besar lagi, dia garis tu kat sini, dia tak kena macam tu. So bila dia bawa naik atas, akan jadi macam ni. Dia tak kena, tak boleh bercantum. Okey. Sama juga untuk yang ini pun, bawa naik atas tapi tak kena sangat. Contoh, naik atas tak kena sangat. So yang bawah ni tak ada. So jawapan akhir, okay, kita baca balik. Jawapan akhir akan jadi macam ni. Dia tak tajam, dia melengkung terus. Nanti lukislah lawa-lawa macam tu. Ini jawapan dia. So label ni 360, ni 270, 180, sorry, tengah-tengah kan, 180, ni 270, 90. 270 dengan 90 ni duduk dekat bahagian yang kosong. Okey. Okey. Lepas tu kalau soalan tu cakap tan 2x, tan 2x maksudnya 2 kali, lukis 2 kali. So buatlah. Ya, kalau positif ke atas kan. So satu. Ni yang pertama. Yang kedua kita sambung je. Yang kedua kat sini. So ni kita punya tan 2x. Lepas tu sini still akan jadi 360. Ni tengah-tengah ni. Mana tengah-tengah ni? 180. Ini kena di 270. Ini kena di 90. Okay. Alright. Lepas tu last soalan untuk graf ni. Graf untuk tan ni. Cuba kalau disuruh cari y
sama dengan 3 tan X. Lepas tu dalam lingkungan 360 darjah. So, macam mana? 3 tan X. Okay, terus kita tengok dia tan kan. So, bila tan, dia punya graf akan jadi macam ni. Satu, ada 3 line. Tu kalau 1X ada 3 line. So, kita dah settlekan tan, kita dah settlekan X. X dia 1 je. So, 3 ni untuk apa? 3 ni dia punya tinggi. So, buat je lah 3 kat sini. Tapi untuk tan, abaikan pun tak apa. 3 ni abaikan pun tak apa, tak ada masalah pun. Entah. Bukan. Kalau akak dulu, akak tak buat pun 3. Kita tak tulis pun 3 untuk tan ni. Sebab cikgu akak dulu cakap untuk tan abaikan je. Tapi ikut cikgu korang sekarang macam mana. Okay. Alright. So, sekarang kita try soalan SPM. Yang untuk lukis graf ni. Okay, contoh soalan SPM. Dia suruh okay, kita buat satu soalan SPM okay. Dia punya soalan, kalau dalam SPM dia akan bagi 2 soalan. Soalan pertama, mula-mula dia suruh lakar graf. Dia suruh lakar graf. Contoh yang kita buat jom. Y sama dengan negatif 2 tan theta. Kita buat contoh. Negatif 2 tan theta. Di mana theta tu dalam lingkungan kosong. Tak nampak. Kosong theta sampai 2 pi. Maksudnya 360 darjah lah. 2 pi. Lepas tu soalan kedua, lepas dah lakar graf tu, dia suruh buat garis lurus. Lukis garis lurus, straight line, garis lurus. Yang sesuai untuk cari penyelesaian, dia akan bagi persamaan. Contoh dalam soalan ni dia kata pi tan theta tambah theta. Ini soalan dia equal to kosong. So, nyatakan bilangan penyelesaian. Jadi suruh lukis graf and then buat nyatakan bilangan penyelesaian ni, maksudnya nanti kan, contohlah kalau graf tu macam ni, lepas tu garis lurus tu macam ni, okay. Garis lurus tu contoh macam ni. So, bilangan penyelesaian ni kita bulat berapa yang bersilang? 1, 2, 3, 4. So, ada 4 bilangan penyelesaian, 4 titik penyelesaian. Macam tu cara jawab dia. Okay, so kita try untuk soalan ni. Soalan ni dia suruh suruh lukis Y sama dengan negatif tan 2 kan. So, kita buatlah graf untuk tan. Okay, tan selalunya macam ni, betul tak? Tapi sebab dia ada negatif ke depan ni, kita gerak ke bawah. Okay, kita gerak ke bawah macam ni. So, satu. Okay, ni graf dia. 2 tu abaikan pun tak apa, tak buat apa-apa lah. Tapi rasanya 2 kan tinggi kan. So, kalau nak record, nak tulis, tulis je lah kat sini 2. Ni negatif 2 macam tu. Macam tu je. Okay, so kat sini kita tulis 2 pi. Ni 2 pi. Kat sini tulislah pi per 2. Kat sini 3/2 pi. Tak silap.
3/2 kali. Okay, lepas tu dah settle requirement pertama, dah siap, dah buat dah. Yang kedua, dia suruh lukis garis lurus untuk dia akan bagi lagi satu persamaan. So apa yang kita nak kena buat, kita kena tukarkan, masukkan nilai Y kat dalam ni. Kita kena buat persamaan serentak. Yang pertama, daripada soalan first tu kan, dia bagi Y sama dengan negatif 2 tan theta kan. Terus yang kedua, dia bagi tahu pi tan theta tambah theta equal to 0. So kita nak masukkan yang ini ke dalam sini. Macam mana? First, kita kena dapatkan, kita kena convertkan benda ni jadi negatif 2 tan theta. So macam nak tukarkan dia jadi negatif 2 tan theta? First, kalau kita tengok dekat Y ni, Y equals to negatif 2 tan theta ni tak ada pi, tapi yang persamaan kedua ada pi. So apa yang kita kena buat, kita kena hapuskan pi ni dulu. So ini yang kita nak dapatkan figure ni. So persamaan ni kita kena hapuskan pi dululah. Macam nak hapuskan pi, bahagi pi. Belah kiri bagi pi, kanan pun bahagi pi. So dia akan jadi sekejap. So bila bahagikan dengan pi, so akan tinggal tan theta tambah theta per pi sama dengan kosong. Okay, so dah dapat kan tan theta, ini pun tan theta. So okey lah, sebab kalau tak, dia ada pi tan theta, tak sama dengan atas ni. So better macam ni kan, dapatkan tan theta dia. Lepas tu ada negatif 2, tan theta dia ada negatif 2. So macam mana kita nak dapatkan negatif 2? Kita darabkanlah dengan negatif 2. So bila darabkan negatif 2, dia akan jadi negatif 2 tan theta tambah theta per pi ni pun darab dengan negatif 2. So dengan negatif 2 theta per pi sama dengan kosong. Sekarang kita tinggalkan yang ni seorang-seorang. Kita bawa ni pergi sebelah sana. So negatif 2 tan theta sama dengan, okey, ni kan negatif kan, tambah tolak jadi tolak. So kalau kita bawa pergi sebelah, jadi dia akan jadi tambah sama dengan 2 theta per pi. So kita dah dapat dah figure dia, negatif 2 tan theta ni sama kan dengan yang Y ni. So kita boleh tukar, ini akan jadi Y. So Y sama dengan 2 theta per pi. Okay, ni garis lurus yang baru. Garis lurus yang baru yang kita nak kena lukis dalam ni. So macam mana? Kita buat satu kotak X, Y. Okay. Dia punya persamaan 2 theta per pi. So kita assume kalau okey, dalam soalan ni kan selalunya kita guna X dengan Y, tapi dalam soalan ni, dalam persamaan ni dia tak ada X, dia guna theta. So X ni kita tukar jadi theta. Jadi theta Y. Okay. So kalau theta kosong, apa jadi kat Y? So kalau theta kosong, Y akan jadi kosong jugalah kan? Tak? Maksudnya macam ni. Contoh, Y sama dengan 2 darab kosong bahagi pi. Pi kan 180 kan? Tapi sebab 2 darab kosong jadi kosong. Kosong bahagi 180 dapat kosong. So Y sama dengan kosong. Macam tu. So cuba kalau theta ni sama dengan pi. Kita buat pi. So kalau theta sama dengan pi,
Okay, kalau theta ni sama dengan pi, kita buat y sama dengan 2 darab pi bagi pi. So potong-potong jadi tinggal 2 je. So y akan jadi 2. Lepas tu kalau theta ni 2 pi, kalau 2 pi, sini ada 2 pi, pi potong 2 darab 2 jadi 4. Macam tu. So sekarang plotkan graf dalam graf yang sama tadi. Okay, kalau theta ni kan kita kan memang dah buat paksi x ni theta kan, theta pula. Dekat paksi x ni dah ada pi dengan 2 pi. So sekarang kalau theta kosong, y kosong. Okay, first kat sini. Kalau theta pi, dah ada pi dekat sini, theta pi, y 2. Okay, so kat sini. So kalau theta dia 2 pi, y 4. Alamak, tak maaf. Contohlah 4 tu kat sini. Ada kat situ. So kita buat garis lurus tu. Sebab lukisan ni tak tepat kan. Kalau buat betul-betul dia punya, kalau buat betul-betul akan dapat jawapan yang betul lah. Tapi akak kan macam lukis tak tepat. Contohlah 4 kat situ. So dia punya titik dia, kalau theta kosong, y kosong kat sini. Lepas tu kalau theta pi, y 2 dia kat sini. 2 pi 4 kat sini. So gariskan dia. Now cari. Okay, dah dapat, dah selesai dah yang kedua ni. Tapi jangan lupa dia suruh bagi tahu berapa titik penyelesaian. So bulatkan, kena bulatkan tau. Bulatkan persilangan antara warna purple dengan warna pink ni. So pertama kat sini, kedua kat sini, ketiga kat sini. So ada 3 titik penyelesaian. 3 solution. Bahasa Inggeris tak sure apa. Bahasa Melayu titik penyelesaian. Okay, penyelesaian. Okay, itu cara nak jawab ni satu soalan untuk yang soalan dalam SPM bahagian B. Okay, kita buat lagi satu soalan. Contoh soalan tu suruh kita buat scene. Okay, soalan pertama dia suruh kita cari, dia suruh kita lakarkan graf y sama dengan, ini senang je, cos 2. So nombor 2 dia suruh kita selesaikan penyelesaian ni. 2 cos, ayat dia panjang. Nanti tengoklah dekat dalam contoh soalan dalam buku teks ke buku latihan ke, cari yang bahagian B punya. Dia punya ayat akan panjang, tapi apa yang dia nak kan, dia suruh kita selesaikan equation ni je sebenarnya. Tengok dia punya equation berapa. Kalau dalam soalan yang tak tengok ni, equation dia sama dengan 2 cos 2x sama dengan 1 tolak x per pi. Okay. Dan jangan lupa dia kata x tu dalam lingkungan kosong sampai pi. Maksudnya sampai 180 darjah je. Pi ni maksudnya 180 darjah je. Okay. Okay, so apa yang kita kena buat first, kita lukislah graf dia. Y sama dengan cos 2x. Okay, positif kan, tak ada apa-apa yang positif. So dia cos senyum. Kalau cos senyum, so ini
cos positif senyum sini. Settle 2x maksudnya 2 kali. Okay, 2 kali, tapi soalan dia kata sampai pi je 180 darjah. So kalau kita buat 2 kali tu, ni sampai 360, tapi kita nak 180 darjah je. So kita berhenti kat sini, jangan lukis yang kedua ni. Okay, kalau lukis salah, so kita berhenti kat situ 180 darjah. Okay, so yang ini pun dah settle. Ini akan jadi satu lah, sebab tak ada apa-apa kan. Okay, lepas tu soalan 1 dah settle. Soalan 2 dia suruh selesaikan persamaan ni. So apa kita nak kena buat? Sama macam tadi lah. Okay, y sama dengan cos 2x. Ini dalam, dia dah bagi dalam soalan nombor 1. Soalan 2 dia bagi 2 cos 2x equal 1 tolak x per pi. So 2 cos 2x sama dengan 1 tolak x per pi. Kita nak tinggalkan cos 2x sorang-sorang, maksudnya kita nak ini je, 2 ni kena pergi sebelah. So cos 2x sama dengan, okay, 2 bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. So 1 per 2 tolak x per pi bahagi 2. X per pi bahagi 2, okay, kita buat kat sini. X per pi bahagi 2 akan sama dengan x per pi darab 1 per 2 akan sama dengan x per pi, per 2 pi lah, x per 2 pi. Pi darab 2, 2 pi. So ni, kat sini, x per 2 pi. So cos 2x ni kan sama dengan y kan. So kita tukarkan jadi y. Y sama dengan 1 per 2 tolak x per 2 pi. Okay, sekarang kita selesaikan. Nak lakar graf y sama dengan 1 per 2 tolak pi per 2 pi, x per 2 pi ni. Okay, so kita buatlah sini, x dengan y. Kalau x kosong, y adalah 1 per 2. Ni kira macam biasa je persamaan linear ni. Kalau x tu 90, sekejap. Kalau x tu 100, tak. Kita kan soalan ni guna figure pi kan. Soalan bagi dalam bentuk pi. So kita cuba assume x tu adalah pi. So kalau x ni pi, kalau x ni pi, kita potong. So y tinggal berapa? 1 per 2 tolak 1 per 2, kosong. Okay, kosong. Okay. Kosong. So kalau kita, apa lagi nak letak? Kalau pi per 2, okey, salah step ni. Buatlah pi per 2 dulu baru pi kan. Okey, kalau x pi per 2, y sama apa? Okey, pi per 2 darab 2 dapat pi. Sorry. Ya Allah. Okay, sini sorry. 1 per 2
So X, katalah X tu pi per 2. Lepas tu bahagi 2 pi kan, bahagi dalam kurungan, bahagi 2 pi. So bahagi jadi darab 1/2 pi. So potong. So 1/2 darab 1/2 dapat 1/4. So Y sama dengan 1/, ini akan dapat 1/4. 1/2 tolak 1/4. 1/2 tolak 1/4 dapat 1/4. So Y akan dapat 1/4. Okay. Lepas tu kita masukkan dalam ni. Okay, ni bukan 180 pi. Okay. Lepas tu kalau X kosong, Y 1/2. 1/2 kat sini. So 1/2. Kalau ada X pi per 2, Y 1/4. X ni pi per 2 kat sini. Y adalah 1/4. 1/4 tu separuh daripada 1/2 kat sini macam tu. So letak sini lah. Lepas tu tadi dah kira kan, kalau pi akan dapat 1. Kalau X dengan pi, Y akan dapat kosong. Sebab apa? Sebab kalau X sama dengan pi kat sini, kita potong dapat 1/2 tolak 1/2. So kosong lah. So sini nak buat garis lurus dia. So ni garis lurus untuk soalan nombor 2 dah settle. Sekarang bagi tahu berapa titik penyelesaian dia. So ada 1, ada 2. Titik penyelesaian ni yang bersilang antara garis soalan pertama dengan garis soalan kedua. So ada 2 titik persilangan dia. Okay, so tu je untuk graf. Buat lagi latihan lain. So itu cukup. Okay. Nanti next video kita sambung untuk subtopik yang lagi satu pasal basic identity. So sekarang okay, kat video part 1 kita dah cover 3 subtopik ni. Part 2 kita dah cover complementary angle dengan special angle. Video YouTube part 3 ada equation. Part 4 ada sikit explain pasal equation. Lepas tu ada sikit explain pasal graph. Hari ni punya lah, part 4 ni yang graph ni lah. So next video part 5, kita akan cover pasal subtopik yang ke-8, which is basic identity. So nantilah. So tu je. Kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp. Okay, bye.